Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ini BIS Malaysia, edisi Rabu 12 Julai 2023. Saudara, pengurusan keuangan yang betul adalah kunci utama dalam menentukan kelangsungan hidup dengan lebih teratur. Namun, berapa ramai yang mempunyai matlamat hidup dengan jelas dan merancang keuangan mereka sebaik mungkin untuk menghadapi hari tua serta bagaimana mereka melaksanakan perancangan keuangan yang berkesan terhadap jumlah simpanan terkumpul yang akan digunakan untuk perbelanjaan sepanjang tempoh persaraan. Pengeluaran dalam jumlah yang besar atau secara berjadual lebih efisien. Impak pengeluaran berkala simpanan persaraan topik akan dibincangkan dalam Ringgit BIS seketika nanti. Pastikan anda terus setia bersama saya, Akmal Hafiz Ruslan, untuk 30 minit yang berikutnya. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di saluran berita RTM dan di TV1. Selain itu, anda juga boleh terus ikuti kami di Facebook Live dan YouTube BIS Malaysia. Baik saudara, sebelum ke topik perbincangan utama, kita ikuti dahulu perkembangan ekonomi semasa. Dimulakan dengan perkembangan ini, kemajuan teknologi bantu menurunkan harga kenderaan elektrik EV yang dianggap mahal ketika ini. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkata, syarikat-syarikat tempatan perlu mengorak langkah meningkatkan penggunaan kenderaan komersial elektrik dalam perniagaan mereka. Ia bagi mencapai matlamat pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050. MITI turut komited menyokong pelabur dan bakal pelabur dengan mewujudkan pertumbuhan ekosistem bernilai tinggi. Seterusnya, Pejabat Penyelidikan Makroekonomi ASEAN tambah 3 UMRO mengekalkan unjuran pertumbuhan jangka pendek bagi rantau ASEAN campur 3 pada 4.6% tahun ini. Ketua Ahli Ekonominya Ho Eko berkata, pemulihan 10 anggota ASEAN beserta China, Jepun dan Korea Selatan kini bergantung pada permintaan yang berdaya tahan di rantau ini. Menerusi kemas kini tinjauan ekonomi serantau ASEAN campur 3 UMRO, pemulihan pasaran buruh, inflasi yang semakin reda serta kerancakan pelancongan intra serantau menjadi penampan permintaan luar yang perlahan. Tanpa sebarang kejutan baharu serta pemulihan kitaran semikonduktor global dijangka bermula tahun ini, prestasi ekspor rantau ini diramal lebih cerah. Permintaan meningkat daripada pelancong China juga memberikan dorongan tambahan kepada pertumbuhan. Bagaimanapun, terdapat beberapa risiko luaran yang berlanjutan termasuk ancaman kemelesetan di Amerika Syarikat dan Eropah. Tambahnya, pembuat dasar ASEAN campur 3 perlu berwaspada terhadap tekanan kewangan yang meningkat akibat dasar monetari Amerika Syarikat yang lebih ketat. Baik saudara, seterusnya beralih ke perkembangan saham. Bursa Malaysia dibuka rendah tetapi meningkat semula kemudiannya, disokong oleh belian yang berterusan dalam saham wajaran tinggi terpilih dalam persekitaran sentimen bercampur-campur di pasaran serantau. Kita tinjau prestasi pasaran sehingga sesi dagangan tengah hari tadi yang disediakan oleh PMB Investment.
Baik saudara, seperti biasa setiap Rabu kami akan bawakan kepada anda segmen Ringgit Biz untuk sama-sama kita lihat semula pengurusan terbaik kewangan peribadi dan juga topik-topik menyentuh nilai ringgit anda. Topik yang akan kami bawakan pada petang ini, impak pengeluaran berkala simpanan persaraan. Tapi sebelum itu, kita ikuti dahulu apa kata anda untuk topik perbincangan pada petang ini. Salah satu topik yang hangat sekarang adalah pengeluaran KWSP. Patutkah kita menjadikan mandatory ataupun pilihan? Bagi pendapat saya, pengeluaran duit KWSP ni kita sepatutnya jadikan sebagai pilihan. Kenapa? Sebab setiap orang punya financial situation adalah berlainan. Kita tidak tahu siapa yang memerlukannya untuk settle sesuatu ataupun nak menggunakan untuk kecemasan yang berada sekarang. Dan ada separuh orang yang kita tidak perlu duit itu untuk masa kini, tapi kita kemungkinan memerlukannya untuk masa hadapan. Jadi, kalau kita ada pilihan, ia akan membantu kita. Tentang pengeluaran KWSP yang sama ada sepatutnya secara berkala ataupun secara pengeluaran wang lamsam, saya sendiri merasakan lebih baik untuk memberi pilihan kepada individu tersebut daripada terus membuat secara mandatory untuk berkala. Kerana setiap individu itu mempunyai hasrat, ya, mungkin nak memulakan satu perniagaan ataupun untuk menyelesaikan hutang dan sebagainya. Jadi saya haraplah kerajaan memikirkan untuk memberi pilihan daripada membuat secara mandatory kepada setiap individu untuk pengeluaran KWSP mereka. Impak pengeluaran KWSP berkala kepada individu terdapat kebaikan dan keburukannya. Salah satunya adalah wang tunai ataupun wang segera ni boleh meringankan beban pada waktu tersebut. Keburukan pula akan mengurangkan wang simpanan pesara pada masa hadapan. Dan juga dari sudut yang lain, pengeluaran berkala ini dapat meningkatkan ekonomi dari segi pengeluaran perbelanjaan dari segi perbelanjaan dia. Dan juga pengeluaran KWSP berkala ini, jika pesara memiliki wang simpanan yang besar, boleh mengeluarkan wang KWSP-nya lebih besar berbanding dengan pesara-pesara yang mempunyai simpanan yang lebih kecil. Baik, itu kata mereka tentang topik yang kita bawakan pada petang ini. Dan saudara, jika kita imbas semula cadangan KWSP yang tidak menolak kemungkinan untuk mempertimbangkan menjadikan pilihan pengeluaran secara berkala atau bulanan apabila mencecah usia persaraan 55 tahun yang ketika ini adalah secara sukarela kepada mandatory bagi ahli baru pada masa depan. Ini kerana pengeluaran secara berkala itu dilihat mampu memberi peluang kepada ahlinya menguruskan wang persaraan dengan lebih baik. Untuk mengupas dengan lebih lanjut tentang topik impak pengeluaran berkala simpanan persaraan, kita bersama dengan tetamu undangan yang telah pun bersiap sedia di studio ketika ini. Kita bersama dengan Puan Nur Farahani binti Yahaya, pensyarah keuangan Jabatan Pengurusan Perniagaan Kolej Profesional Mara KPM Branang. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Cik Akmal. Alhamdulillah, sihat Puan? Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit informasi dan juga pengetahuan tentang tajuk kita pada hari ini. Baik, sepatutnya saya berterima kasih dahulu. Terima kasih juga. Terima kasih Puan. Baik. Kalau kita lihat untuk topik yang kita bawakan berkenaan dengan persaraan kan. Kita tahu ataupun kita perlu cakna tentang persediaan keuangan kita terutama sekali semasa persaraan ini. Tapi sebelum kita nak pergi lebih dalam lagi tentang topik yang kita bawakan ni, kita nak tahulah daripada pandangan Puan Farah sendiri tentang pengurusan keuangan ni. Bukan terhenti setakat bersara je tau. Sebenarnya dia paling krusial tempoh persaraan itu kerana kos perubatan semakin meningkat. Apatah lagi usia kita meningkat, kos perubatan juga akan lebih meningkat. Kita nak tahu, adakah rakyat Malaysia kita ini sedar tentang itu atau bagaimana Puan? Okey, terima kasih Encik Akmal. Okey, kesedaran rakyat Malaysia tentang kos perubatan dalam tempoh persaraan masih di bawah tahap yang rendah berbanding dengan negara lain. Kalau kita tengok satu kajian mendapati hampir separuh rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan untuk menampung kos perubatan dalam tempoh persaraan tersebut.
Baik. Okey, tambahan pula tidak dinafikan jugalah peningkatan kepada ansuran insurans dan juga takaful yang menjadi beban kepada yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan pelan takaful dan juga insurans. Okey, kita tahu yang negara kita bakal menjadi negara tua. Betul. Dijangka pada 2024. Sememangnya kita perlu membuat perancangan dari awal, terutama dari kos perubatan lah. Sebab kita tahu kita akan bersara 55 tahun dan usia kita akan menjengah kepada penyakit-penyakit kronik lah. Okey, kan kita tahu penyakit tidak akan bertanya khabar, simpanan anda dah cukup ke, saya nak datang ni. Alright, betul tak? Jadi kita tahu kos perubatan itu sendiri ada 2 faktor yang menyebabkan kos perubatan meningkat, yang mana semua rakyat Malaysia perlu membuat persediaan dari segi simpanan, iaitu penyakit tidak berjangkit, kenaikan atau peningkatan kepada penyakit tidak berjangkit seperti sakit jantung, kencing manis juga darah tinggi menyebabkan permintaan kepada ubat-ubatan itu sendiri. Okey. Baik, jadi kalau kita lihat sebenarnya kebiasaannya daripada jumlah simpanan persaraan yang dibuat ni, apa yang rakyat Malaysia belanjakan dalam jumlah yang agak besar, Puan? Kebanyakannya kalau kita tengok, bila kita dapat wang persaraan, simpanan persaraan, okey, rakyat Malaysia lebih kepada menggunakan wang simpanan itu untuk membeli kenderaan yang diimpikan dan juga membeli tanah atau membuat rumah yang besarlah. Okey, selain daripada juga pesara ataupun rakyat Malaysia akan menggunakan simpanan persaraan untuk tujuan pelaburan dan juga pendidikan anak-anak, untuk membiayai kos pengajian anak-anak, dan juga selain daripada itu juga sebagai reward lah kepada diri. Saya percaya ramai rakyat Malaysia akan menggunakan wang persaraan itu untuk melancong sama ada dalam atau luar negara. Cuma kita perlu ingat dan berpadalah, tepuk dada tanya selera. Okey, cukupkah simpanan yang kita ada yang untuk kita gunakan dalam tempoh persaraan 20 ke 30 tahun akan datang nanti. Betul, setuju. Sebab kita hidup, mungkin orang kata kita tak tahu hidup sampai bila, tapi selepas persaraan itu kita perlu memikirkan kehidupan itu memerlukan perbelanjaan dan juga sebagainya. Bukan terhenti setakat 55 tahun dan juga sebagainya. Betul. Jadi Puan, kalau kita lihat dari segi perbelanjaan lah, secara kasarnya, berapa yang diperlukan oleh seseorang ataupun individu itu selepas tempoh persaraan, jumlahnya mereka perlu ada di tangan ataupun tunai untuk kelangsungan hidup? Okey, untuk hidup selesa dan berada dalam kelangsungan yang selesa bila dah dalam tempoh persaraan nanti, kita ambil contohlah dalam pengiraan, contohlah gaji kita RM3,000. Okey, kebanyakannya kita akan membelanjakan 3/4 daripada gaji kita tersebut, lebih kurang RM2,000 lebih yang digunakan sebagai perbelanjaan, okey, untuk menampung kehidupan. Okey, kebanyakan rakyat Malaysia akan menggunakan hampir 60 ke 85% pendapatan untuk menampung perbelanjaan harian. Jadi bila kita sudah membuat perancangan keuangan, so kita perlu tengok tempoh persaraan kita, jangkaan berapa lama untuk kita hidup sebagai contohnya, dan juga apa komitmen yang kita ada apabila kita dah bersara. Saya pasti bila kita dah menjengah usia persaraan, komitmen perbelanjaan semakin menurun. Okey, jadi kita cuba untuk selesaikanlah hutang-hutang yang ada sebelum tempoh persaraan supaya kita dapat menikmati tempoh persaraan yang lebih santai dan juga tenang. Betul. Okey, jadi itu yang langkah pertama ataupun langkah kita perlu lakukan adalah merancang dan juga melihat semula keuangan kita. Betul. Adakah ianya selepas tempoh persaraan itu perlu komitmen yang lebih tinggi ke ataupun komitmen yang sama sebelum persaraan? Sebab kita tahu kalau misalnya yang bekerja kerajaan, kita akan dapat wang pencen, dan wang pencen itu tidak akan dapat sepenuhnya, kita akan dapat separuh daripada gaji asal kita, gaji biasa. Daripada situ cukupkah ataupun mampukah kita untuk meneruskan kehidupan? Itu untuk mereka yang bekerja kerajaan. Namun yang menjadi mungkin persoalan serta menjadi kerisauan adalah mereka yang bekerja swasta dan juga sebagainya. Mereka cuma akan dapat KWSP, simpanan KWSP. Sekali dapat tu memang sangat besar jumlah dia, kan? Ada yang RM300,000, RM500,000 dan juga sebagainya. Tapi kalau tak pandai nak menguruskannya, itu yang menjadi masalah utama. Betul tu. Betul Puan. Betul tu Cik Akmal. Kalau kita tengok kebanyakan pesara, okey, bila menggunakan wang persaraan dengan tidak bijak, akan menyebabkan mereka berada dalam financial distress. Usia dah lanjut. Okey, tekanan, emosi, penyakit, okey. Dah macam-macam dah ada ni. Ya, betul. Tambahan lagi dengan financial distress menyebabkan di usia tua terpaksa bekerja lagi untuk menampung perbelanjaan sewaktu persaraan.
sebab itulah pentingnya perancangan dari awal. Kesedaran perlu diberikan terutama pada golongan belia pada masa kini, perlu diterapkan ilmu pengurusan keuangan itu sendiri supaya mereka boleh merancang dari awal. Okey, macam mana untuk meningkatkan simpanan dan bila dan berapa banyak jumlah yang perlu digunakan nanti dalam tempoh persaraan nanti supaya kita dapat hidup dengan lebih selesa dan mampu seiring dengan pembangunan negara lah. Baik, itulah macam yang saya kongsikan tadi itu, kena merancang keuangan yang betul dan juga supaya dapatkan kesejahteraan keuangan yang selesa semasa kita tempoh persaraan. Orang cakap kalau kita dapat RM1 kan, betul, nak dapat tu susah, payah kita nak dapatkan, tetapi nak menghabiskan itu amat mudah kalau kita tidak merancang. Betul. Kajian mendapati rakyat Malaysia menggunakan wang persaraan habis dalam masa 3 ke 5 tahun. Itu so bagaimana nak menghadapi lagi 10 tahun? Betul. Jadi itulah kita nak tanya nanti macam mana, adakah setuju untuk pengeluaran secara berkala ataupun tidak bersetuju. Jadi kita akan tanya soalan itu selepas ini. Kita berhenti seketika dulu, Puan. Okey. Baik, jadi untuk anda semua teruskan ke Setiap Bersama Bisnes ya. Berehat seketika, kembali selepas ini. Felda memang telah mula, bahkan dah biaya RM128 juta untuk penyediaan tenaga serta rawatan pembekalan air bersih di Kompleks Sahabat. Saya umumkan subsidi diesel supaya perjalanan penjanaan tenaga dan rawatan air akan memberi manfaat kepada 43,000 penduduk sebanyak RM36 juta setahun. Kembali dalam Bisnes Malaysia, kita bersama dengan tamu undangan di studio dan membicarakan satu topik yang kita rasakan semua orang perlu caknakan, Puan Farah. Betul. Bersedia daripada sekarang. Sekarang ni umur kita mungkin orang kata 20 tahun, muda lagi nak fikir pasal persaraan, muda lagi nak fikir pasal perancangan keuangan. Tidak sebenarnya. Jangan tersilap langkah. Kerana langkah hari ini untuk kita menyimpan ni akan memberikan impak yang baik atau buruk di masa hadapan kita, di masa persaraan kita. Betul. Baik, sebelum kita berehat tadi, Puan Farah, kalau kita dapat 1 juta contohnya, nak dapat tu susah. Tetapi nak menghabiskan itu senang. Macam Puan Farah cakap tadi juga, mengikut kajian. Dalam tempoh 3 hingga 5 tahun boleh menghabiskan wang persaraan. Macam mana pula selepas itu? Kena kerja, kena juga sebagainya. Jadi kerajaan ataupun KWSP mencadangkan supaya pengeluaran berkala bulanan kepada pencarum baru. Adakah ini perlu diteruskan ataupun bagaimana pandangan Puan Farah? Okey, cadangan KWSP mengeluarkan membuat pengeluaran secara berkala setiap bulanan ini, kita boleh lihat dari 2 sudut. Okey. Sudut pertama, saya sangat bersetuju jika dia dibuat secara opsional ataupun pilihan, di mana dia membantu kepada pesara itu untuk menjana pendapatan yang tetap selepas bersara nanti. Berbanding jika dibenarkan untuk membuat pengeluaran secara jumlah yang sangat besar, so mereka mungkin tidak tahu untuk menguruskan keuangan dengan cekap. Betul. Okay, kita tahu celik keuangan rakyat Malaysia masih, literasi keuangan itu masih rendah. Literasi keuangan masih di bawah tahap yang sangat rendah. Jadi dengan adanya cadangan KWSP untuk membuat pengeluaran secara berkala, membantu golongan tersebut untuk menguruskan perbelanjaan wang simpanan mereka nanti dan tempoh persaraan dengan lebih baik. Selepas itu juga dengan pengeluaran secara berkala ini, dia dapat meningkatkanlah ataupun ahli KWSP itu sendiri dapat meraih dividen setiap tahun berdasarkan simpanan yang ada. Jadinya dari sudut positif dia sangat baguslah, okey, untuk sesetengah pihak. Namun dari sudut sebaliknya kita boleh tengok ia tidak memberi kelebihanlah kepada golongan yang mempunyai celik pengurusan keuangan. Sebab saya percaya golongan yang celik pengurusan keuangan ini, dia sudah membuat perancangan yang lebih awal apabila bersara nanti. Dalam fikiran dia dah ada apa yang dia nak buat. Bila bersara nanti dia akan menggunakan wang simpanan persaraan itu untuk melunaskan hutang-hutang yang ada dan juga untuk membuat pelaburan atau menjana pendapatan yang lain yang dapat menambah dan meningkatkan lagi simpanan yang dah sedia ada. Lagi satu, kita boleh tengok impaknya juga ia tidak memberi kelebihan jugalah kepada golongan yang mempunyai simpanan yang sedikit.
jika dibuat pengeluaran secara berkala. So ia perlu diperhalusi lagi supaya manfaat yang meluas menyeluruh kepada ahli pencarum KWSP itu sekiranya di mandatarikan pengeluaran secara berkala ini. Baik, jadi kita di sini macam bersetuju untuk memberi pilihan kepada pencarum sama ada mereka nak mengeluarkan tempoh ataupun wang pesara itu secara berkala ataupun boleh mengubahnya kalau nak mengeluarkan dalam jumlah yang besar. Jadi itu memberikan pilihan kepada pencarum dan juga membuatkan kita ni berfikir bagaimana untuk kita merancang. Instead of kalau kita beri saja ataupun keluarkan saja keseluruhan itu akan memburukkan lagi. Betul, memburukkan lagi keadaan pesara dalam tempoh pesaraan itu nanti. Memang kita tidak dinafikanlah kalau mengikut kajian dan juga kalau kita tengok sekeliling, pesara, ramai pesara yang terpaksa bekerja semula. Masuk balik ke dalam industri pekerjaan dengan usia yang tua, untuk menjana dan membantu isi rumah, perbelanjaan isi rumah lah, disebabkan tidak berjaya menguruskan simpanan yang dapat itu dengan cara berkesan. Baik, itu dia. Dan mungkin Puan boleh kongsikan sedikitlah daripada kita nak kongsikan kepada para penonton kita daripada jumlah wang pesara yang besar itu, apa langkah pertama yang para pesara ini boleh lakukan, boleh laksanakan untuk menjana pendapatan untuk memberikan satu lagi pendapatan yang bagus, sejahtera kepada mereka dalam tempoh 20 tahun akan datang. Yang pertama, langkah pertama semestinya tetapkan matlamat keuangan anda lah. Baik. Kita perlu tetap. Bila kita dah mula bekerja, kita dah tahu kita akan bersara dalam tempoh, contoh usia kita sekarang 30 tahun. So kita akan bersara lagi dalam tempoh 25 tahun. So kita terus tetapkan matlamat keuangan kita, berapa pendapatan yang kita perlu ada, dan berapa simpanan yang perlu kita tetapkan supaya kita boleh mendapat satu jumlah yang cukup selesa untuk kita gunakan nanti bila bersara. So matlamat perancangan itu perlu dibuat dari awal. Sebab itu yang saya tekankan tadi, kesedaran tentang pengurusan keuangan ini perlu diterapkan di kalangan golongan belia lagi supaya mereka terus mengaplikasikan bila mula bekerja. Baik, saya setuju tu juga. Dia sebenarnya bukannya peringkat belia tu, saya rasa dah ada kesedaran dan peringkat kanak-kanak ataupun sekolah rendah. Dah kena terapkan dah untuk menabung dan menyimpan ini. Betul, supaya nampak lebih jelas. Betul. Sebab kadang kita akan nampak bila kita berada dalam usia persaraan. Itu. Bila berada dalam defisit keuangan, dah terlambat lah. Sudah terlambat. Betul. Jadi kalau macam Puan cakap tadi, seandainya pencarum yang mempunyai jumlah yang agak kecil ataupun sedikit, contoh saya bagi, dia dah keluar banyak kali, tinggal 5,000 saja. 5,000 saja dalam simpanan persaraan mereka dan boleh keluar berkala pula. 5,000 bahagi 12, berapa ratus ringgit sahaja sebulan untuk perbelanjaan. Jadi macam mana nak mengatasi situasi itu? Sebab itulah kita perlu mencari pendapatan yang boleh memberi pendapatan lebih tinggilah, supaya kita dapat mencarum atau membuat penyimpanan dengan jumlah yang sangat besar. Betul. Kalau kita tengok nilai, contohlah kan, RM42 sebulan. Nilai itu adalah nilai yang tidak masuk akal. Cuba cik Akmal, dapat barang apa je? Cuba kita bayangkan RM42 hari ini, jika dibandingkan dengan RM42 20 tahun yang lepas. So time value of money sendiri itu berbeza dengan tekanan inflasi, kenaikan harga barang. Yang kita baru-baru ni 2-3 hari yang lepas kita ada tengok jangkaan Ogos. Akan berlaku peningkatan harga barang 20%. So bagaimana kita nak menggunakan nilai yang sedikit itu untuk menyara atau menampung kehidupan bulanan ketika ini. Dan cuba bayangkan 20 tahun akan datang lagi, nilai itu kita boleh gunakan ataupun tidak untuk RM45 itu. Dan kalau kita lihatlah Puan Farah, umur bila untuk kita mula membuat simpanan untuk persediaan persaraan ini? Orang kata macam tadi cakap muda lagi kan. Tapi sebenarnya umur bila tu yang kita perlu mula menyimpan untuk persaraan kita? Sebolehnya seawal yang mungkin. Maybe daripada kanak-kanak lagi. Tapi kalau kita ikutkan, bermulanya kita bekerja, kita kena meletakkan satu ruang ataupun sebahagian daripada gaji kita kepada simpanan yang tetap.
Okey, simpanan tetap. Jadi dengan penambahan setiap tahun simpanan kita itu memang dapat membantu untuk hari tua pada waktu persaraan nanti. Okey, cuba untuk yang paling penting cuba untuk mengurangkanlah bebanan hutang dan selesaikan hutang seawal yang mungkin. Seboleh-bolehnya 10 tahun sebelum menjelang usia 55 tahun. 10 tahun, so umur 45 tahun kita cuba untuk melunaskan semua hutang-hutang dan tidak perlu menambah hutang yang baru pada tempoh persaraan, sebab itu akan memberi beban yang sangat tinggilah kepada pesara ataupun individu itu pada dalam tempoh persaraan mereka itu nanti. Baik, betul. Jadi kita perlu mula menyimpan sejak kecil lagi dan kita kena satu perkara yang kita perlu fikirkan yang paling penting adalah bagaimana literasi keuangan itu dalam minda kita. Keuangan, betul. Ia sangat penting. Saya selalu tekankan dalam kelas dengan pelajar saya sendiri, perlu menguruskan keuangan itu dengan baik supaya anda tidak berada dalam financial distress. Bila financial distress, emosi akan terganggu, fokus dalam kehidupan kita pun akan terganggu. Jadi apatah lagi bila kita di usia tua, dah bersara, sedang mengalami financial distress disebabkan kita tidak menyimpan atau membuat simpanan yang betul di usia muda. Baik, itu dia, dan kita harapkan kita semua cakna untuk mendapatkan ilmu pengurusan keuangan yang terbaik untuk kesejahteraan kehidupan kita pada masa akan datang, tempoh persaraan khususnya. Mula menyimpan di saat ini dan juga kita kena sedar menyimpan walaupun sedikit. Betul. Itu memadai untuk persediaan pada masa hadapan. Betul. Baik, terima kasih kepada tetamu kita berkongsi yang pastinya akan memberikan manfaat kepada para penonton berkenaan impak pengeluaran berkala simpanan persaraan, dan juga yang penting kita perlu mendapatkan literasi keuangan, ilmu keuangan yang terbaik. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Farah Hani binti Haya, pensyarah keuangan Jabatan Pengurusan Perniagaan Kolej Profesional Malaya KPM Beranang. Untuk itu, saudara, BIS Malaysia edisi 12 Julai 2023 berakhir di sini. Menyusul selepas ini, pastikan sahih bersama Aziz Zainal Alam. Terus setia bersama RTM Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.